Kita hayat pembangunan sistem. Kita hayat pembangunan sistem juga dikenali sebagai kita hayat pembangunan aplikasi. SDLC adalah istilah yang digunakan dalam kejuruteraan sistem dan perisian, sistem maklumat dan pembangunan aplikasi. SDLC menjelaskan tentang proses merancang, mereka bentuk, menguji dan mengimplementasikan sesuatu aplikasi atau perisian. SDLC terdiri daripada satu kitaran fasa berjujukan dan menjadikannya sebagai pelan tindakan yang berkesan kepada pasukan projek. SDLC membantu mengesan status bagi penyempurnaan projek tersebut. Metodologi umum yang terdapat bagi SDLC ialah model air terjun ataupun waterfall model, model RAD ataupun Rapid Application Development Model, model lelaran, iteratif model, model lingkaran ataupun spiral model, dan model tangkas atau agile model. Model hybrid ialah kombinasi yang terdiri daripada beberapa model. Model air terjun digunakan sebagai model pembangunan aplikasi, memandangkan model ini mirip kepada proses-proses dalam SDLC. Model ini merupakan model terawal, mudah dipahami dan mudah diuruskan. Model air terjun mengandungi 5 fasa secara umumnya, di mana setiap fasa dalam model air terjun distrukturkan, iaitu satu fasa perlu diselesaikan sebelum ke fasa berikutnya. Maklumat bagi setiap fasa diperlukan untuk fasa yang berikutnya dan tidak boleh berpatah balik. Fasa yang pertama adalah analisis masalah. Fasa yang kedua, mereka bentuk penyelesaian. Fasa yang ketiga adalah laksana penyelesaian. Fasa keempat ialah uji dan ralat. Dan fasa yang kelima adalah dokumentasi. Model air terjun digunakan sebagai model pembangunan aplikasi, memandangkan model ini mirip kepada proses-proses dalam SDLC. Model ini merupakan model yang terawal, mudah difahami dan mudah diuruskan. Model ini mengandungi 5 fasa. Satu fasa perlu diselesaikan sebelum ke fasa seterusnya. Maklumat bagi setiap fasa diperlukan untuk fasa yang berikutnya dan tidak boleh berpatah balik. Fasa analisis masalah merupakan proses mengenal pasti keperluan program dan mencari sebab sesuatu program dibina. Langkah-langkah sistematik harus dipatuhi untuk menyelesaikan masalah dan penting untuk kita memahami penyataan masalah dengan jelas. Fasa ini menggunakan analisis ataupun carta IPO. Langkah-langkah yang sistematik harus dipatuhi untuk menyelesaikan masalah dan penting untuk kita memahami penyataan masalah dengan jelas. Langkah pertama adalah tentukan penyelesaian yang dikehendaki. Langkah kedua, kenal pasti formula untuk menghasilkan output. Langkah ketiga adalah kenal pasti input bagi formula. Permulaannya, analisis masalah yang dihadapi dengan menggunakan analisis IPO, yaitu analisis input, proses dan output. Contoh yang berikut menunjukkan cara untuk membuat analisis masalah dengan menggunakan carta IPO. Inputnya merupakan kadar sejam ataupun bilangan jam bekerja. Untuk mendapatkan proses, dapatkan kadar sejam, dapatkan bilangan jam bekerja, dan kira gaji staf, yaitu kadar sejam darab bilangan jam bekerja. Outputnya adalah gaji staf. Fasa reka bentuk penyelesaian. Fasa ini dibuat setelah analisis IPO. Fasa ini melihat kepada potensi penyelesaian yang wujud dan menentukan penyelesaian yang efektif dan efisien.
Fasa ini membina penyelesaian terbaik. Algoritma adalah langkah awal dalam penyelesaian masalah. Pseudocode merupakan aturan langkah yang ditulis dalam bahasa pertuturan. Carta alih adalah perwakilan grafik yang menunjukkan langkah penyelesaian sesuatu masalah dan mempunyai hubung kait antara satu sama lain. Penggunaan algoritma ialah langkah awal bagi penyelesaian masalah dalam fasa reka bentuk penyelesaian. Pseudocode ialah aturan langkah yang ditulis dalam bahasa pertuturan, manakala carta alih adalah satu perwakilan grafik yang menunjukkan langkah penyelesaian sesuatu masalah dan mempunyai hubung kait antara satu sama lain. Misalnya, algoritma untuk mengira gaji staf. Dapatkan kadar sejam bekerja bagi staf. Kemudian darabkan bilangan jam staf tersebut bekerja. Hasilnya ialah gaji staf tersebut. Selepas membina algoritma, kita akhiri dengan menulis pseudocode dan carta alih. Hasilnya adalah seperti berikut. Untuk pseudocode, 1 mula, 2 baca kadar sejam, 3 baca bilangan jam bekerja, 4 hitungkan gaji staf persamaan kadar sejam darab bilangan jam, 5 paparkan gaji staf, 6 tamat. Carta alih adalah perwakilan grafik yang menunjukkan langkah-langkah penyelesaian sebentar tadi. Fasa pelaksanaan penyelesaian. Fasa ini bertujuan mengubah reka bentuk kepada program yang akan dipasang pada perkakasan dan bersedia melaksanakan penyelesaian. Fasa ini membina dan menghasilkan sistem yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Fasa ini mengandungi aktiviti pembangunan aplikasi melibatkan pengekodan. Pengekodan adalah proses memerlukan bahasa pengaturcaraan seperti Java, JavaScript dan sebagainya. Ia dapat mengubah spesifikasi program kepada kod sumber. Pengkompilan adalah proses menukar kod pengaturcaraan kepada kod boleh laksana, executable code. Berikut adalah satu contoh atau cara daripada fasa pelaksanaan penyelesaian. Kod atau caranya berbunyi: public class contoh page 172 kali bracket public static void main kurungan string argument kali bracket. Memboleh ubah bilangan jam diisytiharkan sebagai integer dan diumpukkan dengan nilai 20. Memboleh ubah gaji staf dan kadar sejam diisytiharkan sebagai double. Memboleh ubah kadar sejam diumpukkan dengan nilai 25. Gaji staf persamaan kadar sejam darab bilangan jam. System.out.println akan memaparkan output gaji anda ialah ringgit Malaysia gaji staf. Fasa uji dan ralat. Fasa ini memastikan semua keperluan dipenuhi. Fasa ini memastikan semua pengekodan berfungsi seperti yang dikehendaki. Fasa ini memastikan semua modul boleh berfungsi bila digabungkan. Fasa ini memastikan maklum balas dari pengguna sistem untuk tujuan pembetulan dan penambahbaikan. Fasa ini melibatkan penggunaan sepenuhnya di peringkat pembangunan. Fasa ini mengesan ralat yang tercicir. Fasa ini membantu pasukan projek membuat dokumentasi dengan mengesan kesilapan oleh pengguna. Fasa ini menyimpan keputusan ujian sebagai bukti penyempurnaan pembangunan sistem. Semakan kod dilakukan untuk mengesan ralat. Pengatur cara akan merujuk log yang dipaparkan untuk membetulkan dan membuang ralat yang dikesan. Kod boleh dibuat dalam 3 peringkat seperti dalam jadual berikut. Jenis semakan pertama ialah semakan sendiri. Jenis semakan yang kedua adalah semakan rakan sebaya, dan semakan yang ketiga adalah semakan selepas tamat modul.
Jenis-jenis ralat seperti ralat sintaks, ralat logik dan ralat masalaharian dilakukan sehingga kod atau cara itu bebas daripada semua ralat. Semua ralat yang ditemui dibetulkan dan diuji semula. Berikut adalah jenis pengujian dan perincian. Jenis pengujian yang pertama adalah pengujian sendiri, di mana pengujian ini akan memastikan setiap unit dalam sistem yang dibina berfungsi. Jenis pengujian yang kedua adalah pengujian sistem. Pengujian sistem menguji sistem secara keseluruhan selepas ujian atas unit individu. Pengujian yang ketiga adalah pengujian integrasi. Pengujian ini memastikan sistem dapat berfungsi dengan sistem sedia ada. Pengujian yang keempat adalah pengujian penerimaan. Pengujian ini ialah ujian dijalankan semasa ujian integrasi oleh pengguna sistem untuk memastikannya memenuhi kehendak pengguna. Untuk mengotomasikan proses pengujian modul sistem kerana terdapat ujian-ujian yang perlu dilakukan berulang kali. Tandakan dalam senarai semak seperti berikut untuk menguji dan menyiar ralat pengiraan gaji staf. Aktiviti yang perlu ada pada item ralat staf adalah ejaan teks nama pemboleh ubah, ejaan teks komen, penggunaan objek atau aksara yang tidak dikenali, pengisytiharan jenis data untuk bilangan jam bekerja, pengisytiharan jenis data untuk gaji staf, pengisytiharan jenis data kadar sejam. Seterusnya, aktiviti yang perlu ada pada item ralat masalaharian. Input pengiraan untuk bilangan jam, input pengiraan untuk kadar sejam. Aktiviti yang perlu ada pada item ralat logik adalah semak output gaji staf. Apa itu Application Programming Interface ataupun API? API adalah satu set rutin, protokol dan alat untuk membina aplikasi. Sesuatu API menentukan bagaimana komponen aplikasi harus berinteraksi. API yang baik memudahkan pembangunan aplikasi dengan menyediakan blok pembangunan di mana pengatur cara komputer akan mencantumkan blok-blok tersebut. Contoh API adalah API Google Maps, API Twitter. Bayangkan dalam situasi ketika memesan makanan di kedai makan di mana pelayan itu ialah API. Dapur dan menu adalah sebagai sebahagian daripada sistem. Pelayan sebagai API akan mengambil pesanan anda dan memberitahu dapur iaitu sistem apa yang perlu dilaksanakan. Kemudian pelayan akan membawa makanan kepada anda, iaitu respon balik kepada anda. Fasa dokumentasi. Fasa ini adalah satu proses mengutip dan mengumpulkan data, mengumpulkan maklumat dan ringkasan seperti laporan pengujian yang dijalankan, carta alih, kod atau cara dan juga carta IPO. Dokumen-dokumen ini penting untuk rujukan pengguna sistem, pegawai IT dan kaki tangan baru di setiap fasa. Dokumentasi yang sepenuhnya bagi fasa projek dari awal pada setiap fasa akan dijadikan rujukan untuk fasa seterusnya. Contoh dokumentasi dalam aplikasi mengira gaji staf adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Terdapat contoh dokumentasi carta Gantt untuk pembangunan aplikasi bagi mengira gaji staf. Terdapat juga contoh dokumentasi untuk pengujian dan nyiar ralat. Begitu juga dengan dokumentasi untuk API.